Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya bagi subjek pengantar pendidikan bersepadu. Model yang telah saya pilih ialah model tingkah laku dalam pengajaran dan pembelajaran berkesan. Pertama ialah bahagian pengenalan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Di Malaysia, pelbagai model pendidikan menurut acuan Malaysia telah diperkenalkan dan semuanya sangat berbeza dengan model pendidikan barat. Hal ini kerana pendidikan barat mengamalkan model garis lurus yang mana ilmu akal melebihi ilmu wahyu. Manakala di Malaysia, sistem pendidikan haruslah menurut konsep ilmu akal berpaksikan ilmu wahyu bagi melahirkan seorang pelajar yang seimbang. Melalui konsep pendidikan menurut acuan Malaysia, pelbagai model pendidikan telah diperkenalkan. Salah satunya ialah model pendidikan, model pengajaran dan pembelajaran. Antara model yang terkandung dalam model pengajaran dan pembelajaran tersebut ialah model tingkah laku. Model tingkah laku merujuk kepada model yang bertujuan untuk menerapkan tingkah laku yang baik dalam diri pelajar. Melalui model ini, perkembangan tingkah laku harus selaras dengan perkembangan nilai, moral dan akhlak. Tingkah laku pula terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif, juga disebut sebagai tingkah laku wajar, dan tingkah laku negatif, juga disebut sebagai tingkah laku tidak wajar. Tingkah laku wajar meliputi aspek sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku tidak wajar ataupun negatif pula merangkumi disruptif, disruptif dan sikap bergantung. Mengapa saya memilih model ini? Hal ini kerana bagi saya pengurusan tingkah laku adalah aspek yang begitu penting dalam diri seseorang, tidak kira masa kecil ataupun sudah dewasa. Metodologi kajian merupakan bahagian yang penting dalam kajian. Dalam kajian ini, kaedah kualitatif telah digunakan, iaitu kaedah temu bual. Temu bual telah dijalankan bersama seorang responden. Temu bual ini telah dijalankan secara atas talian. Seterusnya ialah dapatan kajian, kefahaman mengenai pendidikan bersepadu. Responden menyatakan bahawa perkembangan ilmu pengetahuan harus bergerak selari dengan perkembangan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Oleh itu, pendidikan bersepadu ini menurut corak acuan Malaysia mementingkan aspek persepaduan kurikulum dan nilai murni dalam pembelajaran diri seseorang. Yang kedua ialah kepentingan pendedahan model tingkah laku. Menurut responden, model tingkah laku ini amat penting bagi tenaga pengajar sepertinya dalam usaha mereka melahirkan pelajar yang seimbang dari segi duniawi serta ukrawi. Selain itu, penerapan model tingkah laku ini dijelaskan oleh responden bahawa semasa sesi pembelajaran dan pengajaran, beliau akan menerapkan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan topik yang diajar. Sebagai contoh, sewaktu mengajar berkenaan topik kepelbagaian biodiversity, beliau akan mengaitkannya dengan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah, menghasilkan pelbagai spesies haiwan berserta tumbuhan, supaya para pelajar akan lebih bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan. Seterusnya ialah cara yang sesuai bagi membentuk tingkah laku. Menurut responden, beliau akan bekerjasama dengan unit kaunseling sekolah dalam menganjurkan program-program yang dapat menerapkan serta menggalakkan para pelajar untuk bertingkah laku positif. Responden juga telah mengenal pasti beberapa punca yang sering dikaitkan dengan tingkah laku negatif, iaitu yang pertama ialah faktor dalaman seperti masalah keluarga. Menurut beliau lagi, pelajar yang mempunyai konflik dalaman keluarga seperti ibu bapa dalam proses perceraian serta kematian ahli keluarga lebih cenderung untuk bertingkah laku negatif. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar sebegini merasa tertekan dan cenderung untuk memberontak. Selain itu, faktor luaran seperti pengaruh rakan sebaya serta persekitaran. Beliau berpendapat bahawa pelajar lebih banyak meluangkan masa bersama rakan kerana menganggap mereka lebih memahami serta mendalami perasaan. Bukan itu sahaja, terdapat segelintir ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab mereka dengan anak-anak kerana kesibukan Yang terakhir ialah cabaran yang dilalui oleh responden. Menurut beliau, cabaran sememangnya sentiasa ada, namun dengan kerjasama semua pihak, sebarang permasalahan dapat diatasi dengan sebaiknya. Seterusnya, bahagian kelima iaitu kesimpulan. Sememangnya tingkah laku merupakan aset yang sangat penting kepada seseorang model insan. Oleh itu, ibu bapa serta para guru perlu memainkan peranan masing-masing. Hal ini kerana tingkah laku tidak hanya berfokus kepada kanak-kanak atau pelajar, malah tingkah laku yang baik akan dipraktikkan hingga mereka dewasa kelak. Melalui kajian ini, pengkaji dapat menambah pengetahuannya mengenai model-model pendidikan di Malaysia. Demikian, sekian sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih.